TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM. Saya Ellie Arifin. Okey, kalau anda dapat saksikan di depan Ellie ni, kita ada nampak tengkorak, kita ada nampak bentuk sistem badan dalam manusia dan juga ada otak. Dan kenapa kita perkenalkan rangka-rangka pada hari ini? Inilah kita nak ketengahkan topik kita. Jadi dengan itu Ellie nak menjemput cikgu yang sangat cantik pada hari ini, iaitu Cikgu Ika Liana. Okey, apa khabar cikgu? Baik. Cantik hari ini berbaju biru. Terima kasih. Okey cikgu, sebelum kita teroka lagi tajuk kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit atau perkenalkan diri cikgu kepada penonton. Terima kasih Ellie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ika Liana Khalid daripada Sekolah Kebangsaan Kementah Kuala Lumpur. Okey, dan saya telah mengajar selama 17 tahun. Okey, dan dan mengajar tahap 2 ni hampir dalam 14 tahun. 14 tahun. Jadi hari ini kita akan berkongsi tentang silibus baru di dalam subjek sains tahun 5 tahap 2. Ya, betul. Betul. Okey. Jadi kenapa agaknya sistem rangka ini yang cikgu pilih selain daripada disebabkan silibus baru? Okey, kerana untuk pengetahuan Ellie, untuk subjek sistem rangka ini ialah dia adalah topik pertama. Betul. Dalam dalam buku teks sains. Jadinya oleh kerana ini adalah topik pertama dan sekolah pun tak lama lagi akan buka kan. Jadinya kita ambillah tajuk ni untuk belajar bersama-sama dengan murid. Tetapi kan nak tanya pendapat cikgu sendirilah, disebabkan sistem rangka ni memang itu asasnya, tetapi mungkin untuk sesetengah pelajar dia rasa macam sedikit berat ataupun macam mana pada pendapat cikgu sendiri, sebab pelajar dah start belajar topik ni kan. Betul. Saya rasakan kalau murid mesti gembira. Sebab apa tahu? Sebab apa? Benda ni semua ada dekat badan mereka. Jadi mereka, saya tak rasa mereka tak gembira dengan tajuk ini. Sebab kan kita surat teroka, nanti cikgu nak bawa untuk murid-murid ni teroka kat badan mereka sendiri. Okey. Tapi kan cikgu, bila cikgu bawa rangka ni dekat dalam kelas nak mengajar, macam mana mereka punya respons? Okey, Ellie, sebenarnya ini kan cikgu namakan dia Mr. Skeleton. Mr. Skeleton ni dah ada bersama dengan saya di bilik sains tu pada 2013 lagi. Jadi mereka dah biasa, tapi waktu tu belum lagi ada tajuk ini. Jadi memang saya beli, memang letak kat situ. Jadi setiap kali nak keluar, mereka akan bye-bye cikgu. Dia akan pegang. Jadi akhirnya tahun 2021 ni mereka belajar rupanya untuk tajuk ni. Walaupun sebelum ni tak ada pun silibus ni kan. Jadinya bila ni mesti diorang seronok lah. Cikgu akan terangkan apa sebenarnya nanti Mr. Skeleton nanti kat diorang. Ada tak macam tiba-tiba nampak Mr. Skeleton ni yang menjerit, yang macam, yelah sebab mereka tak biasa dengan kalau murid yang baru daripada murid tahap 1 masuk ke tahap 2, mereka jarang masuk ke bilik sains kan. Kalau murid tahap 2 tu yang selalu masuk bilik sains, benda ni dah jadi biasa. Dan selain daripada sains tahap 2, kita juga akan belajar tentang pendidikan seni visual tahap 2. Betul. Cikgu akan selitkan nanti pendidikan seni visual dalam subjek dalam tajuk sistem rangka ni. Sistem rangka. Baiklah, kita nak saksikan dulu playback, so jom. Didik TV KPM. Baiklah, kalau berdasarkan VT yang kita saksikan tadi, saya ada ternampak dia tulis kat situ penggunaan bahan maujud.
Bahan maujud ni sebenarnya berkaitan dengan rangka. Bahan maujud tu maksudnya kalau para guru memang dah tahulah. Bahan maujud tu ni lah bahan yang sebenar. Jadi kita kalau di dalam bilik sains sebaiknya mengajar murid dengan menggunakan bahan maujud, bahan yang sebenar. Kalau macam ini tak bolehlah bawa betul yang rangka betul, tapi inilah kategorikan sebagai maujud. Bawa rangka betul, saya pun balik cikgu. Seram saya. Betul. Okey, jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikitlah tentang sistem rangka yang kita telah sediakan kat sini. Okey, nanti cikgu nak buat aktiviti dengan murid. Okey, bersama dengan murid untuk nak bertanya tentang sistem rangka ni nanti, sebab cikgu dah suruh mereka buat pembacaan awal. Jadi kalau dalam kelas pun sebelum pembelajaran bermula, saya akan suruh murid malam baca dulu buku teks, esok cikgu nak ajar tajuk ni. Jadi malam tadi saya dah bagi murid tugasan baca siap-siap tajuk ini untuk kita buat aktiviti pada hari ini. Jadi kita akan bersama dengan bodyguard cikgu lah lepas betul. ni. Betul. Yang memang arif tentang sistem rangka yang memang cikgu dah terangkan awal-awal lah. Tak juga, sebab ni macam baru tajuk pertama kan. Jadi lagi satu, kelasnya online. Jadi kelas online ni tak semua yang dapat involve, dapat menyertai. Terlibatlah. Okey cikgu, kita nak cerita lanjut, tapi sebelum itu kita nak berehat sebentar. Jadi kembali selepas ini kita akan kongsikan lebih terperinci tentang sistem rangka. So kita rehat bersama saya dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Ini buku yang Eli pegang sekarang, inilah topik yang kita akan bincangkan. Dan subjek sains tahun 5 tahap 2 berkaitan dengan bab 1. Bab 1 silibus baru yang masih lagi orang kata pelajar-pelajar nak tengah nak refresh ataupun nak sesuaikan diri dengan topik ini, sistem rangka. Okey, tapi selain itu juga kita akan gabungkan dengan subjek seterusnya, pendidikan seni visual. Okey, cikgu boleh kongsikan sedikit sebelum itu apa kaitannya pendidikan seni visual dengan sistem rangka kita pada hari ini? Okey, kerana cikgu nak selitkan di mana nanti murid kena buat projek. Projek yang melibatkan macam ni kan. Projek membina tulang rangka manusia, tapi kita ada selitkan seni visual. Nanti cikgu akan terangkan selepas ni. Dan juga dengan yang tu tadi tu. Inilah model tu, model sendi. Yang sendi warna merah. Ya, betul. Oh, ini sendilah. Yang merah tu tak sendi. Oh, faham. Memang ada dalam buku teks. Betul. Okey. Tapi tak nampak lah kan. Cikgu, saya rasa sekarang ni kita berdua. Betul. Tapi cikgu ada bawa bodyguard. Semestinya orang-orang kuat kat belakang. Ya, betul. So siapakah mereka? Pelajar-pelajar dari mana? Mungkin cikgu boleh perkenalkan anak-anak kesayangan cikgu tu. Okey, sebab cikgu perkenalkan anak-anak murid cikgu, iaitu ada 6 orang, iaitu 5 daripada SK Kementar, Wajdi, Faris, Anis, Kasih, Vanessa dan juga Farish. Ni kat belakang. Alah, comelnya. Okey, so ini anak murid saya. 5 daripada SK Kementar dan seorang itu Farish daripada Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi. Okey. Baju dia lain sikit. Okey. Comel-comel lah pakai songkok. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, bagusnya. Okey, cikgu mungkin boleh terangkan sedikit tentang apa yang cikgu nak kongsikan dengan penonton pada hari ini? Okey, jadinya kita nak teroka. Okey, kita nak mulakan dengan tajuk bahagian pertama dalam sistem rangka, iaitu bahagian utama dalam sistem rangka. Jadi cikgu nak anak-anak murid dah bersedia? Dah baca buku teks? Dah. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tuliskan satu saja rangka yang kamu ingat malam tadi.
yang kamu baca malam tadi, tulis satu saja rangka utama yang kamu ingat. Satu saja tau. Okey, tulis sekarang dan tunjuk kat kamera. Dia dah standby Ada yang ada whiteboard. Bagus. Kasih tulis seperti biasa. Okey. Kasih itu Fika. Yang ini Anis. Dah siap tunjuk. Okey, Farish. Okey, Farish tengkorak. Okey, Anis kata tulang rusuk. Okey. Tulang rusuk lagi. Siapa tu? Wajdi, tulang belakang. Vanessa? Okey, Vanessa? Masih menulis. Okey. Sana, jangan nak kacau. Bergaduh. Begitulah dia, kalau kelas comel. online kan. Memang macam itulah. Memang itulah situasi, Ya, dia kalau setiap kali kelas online. Okey. Memang. Okey. Tunjukkan semula Wajdi. Wajdi tadi apa? Okey, tulang belakang. Okey, Kalish. Tulang belakang lagi. Tengkorak oleh Farish. Wajdi tulang. Tulang tangan bagi Kalish. Dan Anis apa Anis? Tunjukkan Anis. Anis, okey, tak apa. Jadi murid-murid ni alhamdulillah mereka dah kenal, ingat apa yang 4 bahagian utama tu. Okey. Jadi cikgu nak terangkan dengan lebih jelas lagi menggunakan model rangka ni. Okey, boleh tak sini? Okey, boleh. Okey. Tepi sikit yang ni. Ni kawan dia. Ni kawan dia. Okey. Dengan lebih jelas lagi. Okey. Okey. So di sini okey, rangka manusia terbahagi dibahagikan kepada 4 rangka utama, iaitu bermula daripada atas, iaitu kepala, tengkorak. Okey, anak-anak, cuba kamu pegang kat kepala kamu. Okey, rasa bagi kepala. Okey, cuba rasa kepala kamu. Apa yang kamu rasa? Buat pemerhatian melalui sentuhan. Lembut? Lembut ke keras? Keras. Okey, maksudnya dalam tu ada tengkorak, betul. Now kita pergi ke bawah lagi, ke bawah. Okey, kita tengok pula rasa bahagian belakang. Rasa bahagian belakang. Okey, belakang kamu tu keras tak? Keras. Maksudnya ada apa kat situ? Ada tulang belakang. Betul. Okey, cikgu tunjuk di sini. Di sini tulang belakang. Panjang tau tulang belakang. Okey, daripada atas tengkuk ni sampailah ke punggung sini. Okey. Dan kemudian kita ke depan pula. Cuba rasa bahagian tepi. Bahagian tepi cuba tengok. Rasa tulang apa tu? Dekat tepi-tepi ni. Keras tak? Tulang rusuk. Tulang apa? Keras. Tulang apa ni? Tulang rusuk. Betul. Okey, ini ialah tulang rusuk. Ini yang sebenar Sebenar sebab kita tak boleh nampak Eli yang dalam badan kita. Yelah, kita nampak jadi kulit kita je. boleh tunjukkan bahawa maujud ni daripada rangka ni kan. Okey, dan sekarang kita rasa pula ke tepi ni. Tepi ni. Okey, dan bawah. Tulang apa tu? Rasa keras kan? Okey? Tulang apa? Tulang tangan dan juga tulang kaki. Tulang kaki. Jadinya kan, anak-anak, jadi bila apa saja kita rasa kat badan kita ni, yang keras itu maksudnya ada tulang. Okey, bila kita rasa bahagian yang lembut, okey, kat mana agak-agak ni yang bahagian lembut? Kalau Eli, kat bahagian lembut, rasa kat bahagian tubuh ni, yang kebanyakannya keras kan? Okey. Ada juga bahagian yang lembut, maksudnya tak tulang kat situ. Oh, ya ke? Kat mana tu agak-agak? Dekat saya belum fasih lagi tajuk ni. Kat perut lah, betul tak kat perut? Perut tu memang kalau kurang tulang. kalau kita pegang ada tak? Lembut Tak ada. kan? Betul tak murid-murid? Dekat situ tak adalah tulang. Tulangnya kat belakang pinggul. Okey, kat sini pulang pinggul sini. Jadi kat sini, perut sini kan ada lemak lah banyak. Okey? Okey. Seterusnya. Jadi dekat perut kita ada usus. Ada usus betul. Kan? Macam Dia ni tak ada kan? tulang lah. Betul macam ni. Ini dia kawan dia nampak ni. ni kan? Usus ni. Okey. Okey, seterusnya anak-anak cikgu ataupun murid-murid ada buat
projek rangka ni. tengkorak. Okey. Jadi Rangka cikgu ni. telah memberi tugasan kepada murid tentang untuk membuat rangka utama. Okey. Jadinya rangka utama manusia ni kan. Jadi tapi cikgu nak selitkan unsur-unsur seni visual. Jadi anak-anak, awak dah buat kan? Dah buat tak? Okey, boleh tak tunjuk hasil kamu tu di tunjuk hasil kamu macam cikgu punya. Okey. Okey. Wow, cantiknya. Okey, mungkin Ellie boleh pilih siapa yang Ellie nak untuk diorang explain terangkan bahan apa yang mereka gunakan tu. Saya lebih tertarik dengan warna yang terang. Jadi saya suka yang warna oranye yang kat bawah tu. Kalish. Kalish. Tapi Kalish. warna-warni tu pun cantik juga. Bolehlah Kalish boleh. Okey, Kalish, cuba kamu terangkan, okey, apakah bahan yang kamu gunakan untuk membuat model rangka manusia ni? Untuk kaki saya menggunakan batang dan butang dengan glitter juga. Kalau tangan saya guna pengorek telinga. Pengorek telinga, glitter dengan butang. dengan benang. Okey. Dengan kapas. Okey, kapas. tulang rusuk tu? Rusuk tu saya pakai kawat berbulu. Kawat berbulu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, boleh satu lagi tak? Seorang lagi. Saya pilih yang atas tu. Kasih. Kasih. Buat rangka saya menggunakan batang mancis yang berwarna. Wah, cantiknya. Dia punya tulang rusuk saya membuatkan ia menggunakan cotton bud, manakala tulang belakangnya dibuat daripada batang aiskrim. Wow, Okey. kreatif. Tahniah kasih. Okey. Jadi macam itulah Ellie, murid kita sebenarnya mereka sangat kreatif. Betul. Jadi kita kena bagi tugasan yang macam ni mereka memang suka. Okey. Kalau suruh melukis saja mungkin itu satu kaedah yang membosankan bagi mereka. Jadi kita boleh tambahkan dengan unsur seni visual. Jadi di sini cikgu nak jelaskan sedikitlah. Jadi seni visual dalam sains boleh diterapkan juga seni visual. Iaitu di sini, kalau sini kan dia ada menggunakan teknik collage. Okey, teknik collage ni di mana ada kita tampal, tampal pada permukaan yang rata ni, permukaan rata. Dan juga bahan yang digunakan adalah daripada pelbagai sumber. Macam tadi tu kan ada murid yang guna cotton bud, ada murid yang guna putih kapas, apa lagi batang aiskrim dan macam-macam tadi. Jadi macam cikgu ni tadi, cikgu guna dawai. Okey, dawai, dan yang lain tak adalah sebabkan masa PKP jadi kurang susah nak dapat apa saja yang ada. Bahan terhad. Tapi bahan kita semula lah. Bahan kita semula. Kertas ni juga cikgu gunakan daripada kotak bijirin. Okey, kotak bijirin dan cikgu tampal. Dan yang penting maklumat itu sampai. Jadi dekat sini juga selain daripada teknik collage ni, satu lagi dia ada unsur jalinan, Ellie. Okey, unsur jalinan ni maksudnya, mungkin Ellie boleh pegang. Bila pegang model ni, cuba rasa. Okey. Timbul. Dia ada timbul. Itulah kalau dalam seni visualnya dia ada unsur jalinan, ada maksudnya kita boleh sentuh kat situ. Dia unsur timbul. Dia ala-ala 3D lah. 3D lah, kurang macam tu. Ni 3D kan. Ni macam 2D macam tu. Okey. Jadi sememangnya ia memang digabungkan untuk menarik minat murid-murid supaya senang ingat dengan setiap gabungan warna yang macam saya tengok tadi pun ada mereka selitkan sedikit pelbagai warna. Cuma cikgu nak tegur nanti kasih sebenarnya kalau kalau kita tahu tulang rangka kita berwarna apa, kalau kita pemerhatian ni kan berwarna putih kan, tapi tadi kasih punya tulang berwarna-warni kan. Okey, tak apa, kita tak salahkan murid. Itu tapi kita kena, sebagai cikgu kena terangkan bahawa tulang adalah berwarna putih, bukan warna-warni tadi. Tapi effort pada murid itu cikgu ucapkan terima kasih kepada kasih tadi. Sangat cantik. Betul, cantik, sangat kreatif dan dia lebih orang kata ialah bila seronoknya dia. Tertarik sikit lah kalau orang nak tengok dan rasa macam mood nak belajar tu lagi membuat-buat kan. Okey, jadi cikgu berdasarkan topik yang pertama di dalam tahun 5, sains tahun 5 tahap 2 ini, bila
belajar tentang sistem rangka, memang ini yang diketengahkan sahajalah. Ya, untuk peringkat sekolah rendah pada ni dasarnya 4 rangka utama. Lepas ni kita nak belajar pasal fungsi-fungsi pula. Okey, fungsi-fungsi dia macam mana? Okey, fungsi-fungsi ni. Okey, jadi kepada murid dah bersedia tak kalau cikgu nak ni? Okey, cikgu nak Farish. Mana Farish? Boleh tak Farish tunjukkan, tuliskan satu je. Okey, apakah tak payah tulis pun tak apalah, mungkin awak boleh terus jawab. Fungsi tengkorak. Farish. Untuk melindungi otak. Betul. Pandai. Tahniah. Okey. Bagaimana pula kita turun pula ke bawah? Turun ke bawah. Tadi tulang belakang kan? Tulang belakang. Okey, Anis, apakah fungsi tulang belakang? Okey, Anis, apakah fungsi tulang belakang ni yang ni? Kat belakang ni. Untuk Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. betul. Betul, untuk menyokong tubuh. Okey, tulang rusuk pula. Kalish. Bagaimana? Apa fungsi tulang rusuk yang ni? Melindungi apa? Melindungi organ dalaman seperti peparu, hati, jantung dan perut. Betul. Ni Pandai. kat sini cikgu boleh tunjukkan. Tak apa, lagi satu lagi. Apakah fungsi tulang tangan dan tulang kaki? Okey, cikgu nak panggil Vanessa. Tulang tangan dan tulang kaki. Menggerakkan tangan dan kaki. Okey, apa fungsi dia? Untuk apa ni? Bergerak-gerak ni kan? Untuk untuk Dia kan. tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Betul. Pandai. Okey, untuk pergerakan dan juga sokongan juga. Okey, betul. Jadi tadi cikgu dah jelaskan fungsi, tapi tadi cikgu nak bagi tahu tau. Yang pasal tulang rusuk tadi, Ellie. Okey, ni tulang rusuk kan? Okey, tadi Kalish kata untuk melindungi organ dalaman. Jadi organ dalaman tu ada 4 tadi Kalish cakap, iaitu peparu, okey, jantung. Okey, di sini peparu, jantung, di sini ada perut dan juga hati. 4 organ utama ni berada dekat dalam ni. Dalam belakang tulang rusuk kita. Di sini dia kiranya macam apa, pelindung. Betul. Kerana organ 4 ni lembut. Dan kalau tidak dilindungi, kalau kita jatuh, pecahlah peparu kita. Yelah, habislah. Habislah kita. Tamat riwayat. Ya. Satu lagi tengkorak tadi. Tengkorak tadi macam Farish cakap, melindungi otak. Okey, sebab dalam otak ni lembut. Kan? Jadi kalau kita tengok kat sini, ni cikgu bagi jangan menjerit tau. Okey, tak ada apa-apa. Ada yang menjerit ke cikgu? Kalau ini mungkinlah sebab kadang-kadang benda ni statik je, rupanya boleh buka-buka. Murid kalau nampak boleh buka-buka ni nanti dia explore lah ni kan. Teroka lah. Tapi selalu mereka tak pasti yang ini boleh tercabut. Jadi kat sini, jadi kat ini kan, otak kita, cuba kamu tengok ni, dilindungi, ni otak ni yang lembut, ni yang besar tau. Okey. Ini yang lembut, ni yang kecil, dilindungi oleh rangka tengkorak ni, nampak? Okey, rangka tengkorak. Okey, betapa lembutnya dan sangat berbahaya kalau pecah. Jadi sebab tu dilindungi oleh tengkorak yang keras. Alright. Okey, cikgu. Saya nampak separuh ni cikgu dah terangkan. Betul. So ada separuh lagi yang mungkin cikgu belum kongsikan lagi. Jadi kita sambung selepas ini dengan fungsi yang lebih banyak, kita tak teroka lagi kat dalam ni. Jadi kita rehat sebentar, boleh cikgu ya? Boleh, terima kasih. Okey, kita rehat sebentar dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Ellie Arifin dan juga Cikgu Ika Liana. Okey, kalau tadi kita kongsikan tentang organ dalaman, fungsi sistem rangka dan juga ada sedikitlah Cikgu kongsikan tentang organ dalaman kan. Tetapi saya ada kesianlah tengok kawan kita kat sebelah ni, lama dia dekat sebelah ni dengan butang merah dia ni. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit
Apakah ini dan kenapa ia berada di sini? Okey, terima kasih Ellie. Jadi kita dah belajar bahagian utama dan juga fungsi sistem rangka yang utama ni. Jadi sekarang ni kita nak masuk untuk yang kedua, sendi. Untuk yang kedua ialah sendi. Ini kan. Yang ini ialah memang dah siap. Yang ini cikgu buat sendiri. DIY, buat sendiri dengan menggunakan bahan terbuang juga. Di sini cikgu nak selitkan juga seni visual. Unsur seni visual di mana cikgu bina menggunakan teknik cantuman dan binaan. Mana benda ni kan cabut-cabut. Boleh gerak-gerak lah dia. Boleh. Jadi cikgu cantumkan dia dengan menggunakan dawai. Jadi, dan ini dia punya ni adalah menggunakan kotak. Dan ini cikgu lubang ni cikgu masukkan dawai. Kenapa yang warna-warna merah ni? Untuk yang tadi itulah kita akan belajar sendi. Kiranya dia melambangkan sendi. Nak tunjukkan sendi. Kalau dalam buku teks tu dia bulat-bulat. Jadi kat sini nampakkan real. Apa ni cikgu tak habis lagi cerita pasal yang seni tadi tu kan? Seni visual. Tadi seni visual ni jadi dia kita cantum, binaan dan cantum. Selepas tu ini kita panggil dia satu arca. Arca stabile. Arca stabile. Arca stabile ni maksudnya kat sini itu jelas satu arca yang boleh bergerak. Boleh bergerak. Stabil ni maksudnya boleh bergerak dan dia tidak terawang-awang. Dia perlu ada diletakkan pada tapak. Pada tapak. Kalau yang jenis terawang-awang tu kita panggil mobile. Jadi terma arca stabil tu memang ada dalam pendidikan seni visual. Betul. Betul. Jadi cikgu pun dah bertanya juga kan dengan cikgu pendidikan seni. Jadi ini kita panggil arca stabil. Jadi murid-murid boleh juga guna dalam belajar sains, belajar juga seni visual. Cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit tentang ialah kenapa ada buta merah sebab cikgu cakap ini melambangkan sendi. Jadi kenapa dia begitu terhad macam ni kepada penonton yang sedang menonton dan juga murid-murid kita yang masih lagi bersama kita sekarang ini. Sekejap lagi mereka kena buat aktiviti bersama. Jadi kat sini kita nak masuk tajuk sendi. Tajuk sendi. Siapa boleh jawab bagi seorang apa maksud sendi? Sendi, siapa nak jawab? Wajdi. Wajdi. Saya. Wajdi. Apa? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Betul. Kalau kat sini, kita tengok kat sini kan. Ada dua tulang ni, Ellie. Murid-murid, tulang atas tangan ni, tulang atas, tulang bawah ni ada kat tengah-tengah ni. Yang warna merah ni itu sendi lah. Tempat pertemuan dua atau lebih. Kat sini ada dua lah. Dua tulang. Itu sendi. Jadi fungsi sendi. Apa fungsi sendi pada badan kita ni kan? Jadi sebelum tu kita nak buat sedikit aktiviti. Kita nak explore. Kan ni kan slot teroka. Jadi kita kena teroka badan kita supaya kita lebih tahu lebih faham apa yang kita belajar. Sekarang kita nak cari sendi. Sendi yang pertama. Mula-mula tadi kan. Kalau tengok kat cikgu punya model pun ada. Sekarang kita tengok. Pegang kepala kamu tadi. Pegang. Kamu semua. Sekarang kita cuba pusing ke kanan. Pusing ke kiri. Ke atas. Ke bawah. Ini macam senaman tadi. Macam senaman. Kenapa tu kita boleh berpusing-pusing? Kalau kat sini kan boleh pusing Ini tak boleh lah. Itu tak boleh. Tu mana nak pusingkan dia? Mengapa? Mengapa boleh pusing? Sebab ada apa kat situ kat belakang tu? Ada sendi? Sebab ada sendi. Selepas tu kita turun ke bawah sikit. Cikgu nak semua bangun. Cuba bangun. Belakang sikit. Ke belakang. Kita nak rasa pula selepas kepala kita boleh pusing. Maksudnya tak ada masalah dengan sendi kita. Sekarang kita pusing pula. Kita turun ke bawah, kita tengok tangan kita. Jom kita buat sama-sama. Kita buat belakang macam ni. Kamu semua ikut. Ikut cikgu. Kenapa tangan kamu boleh boleh berpusing? Cuba buat.
Macam Wajdi dia buat macam ni. Okey. Wajdi paling semangat sekali pagi ni. Okey. Nak dia dah berenang. membuktikan. Yes, okey. Nak membuktikan kamu punya tangan ni boleh pusing tau. Okey, boleh ke kanan, okey, angkat ke atas, ke kiri, ke bawah. Maksudnya kalau tengok dekat rangka ni macam yang di situ boleh digerakkan, di sini pun sama. Di sini ada sendi pada tulang bahu, di antara tulang bahu dan juga tulang tangan. Nampak boleh bergerak. Cuba Eli gerakkan situ. Dekat sini. Nampak? Yang ini cikgu guna tulang rangka manusia, yang itu menggunakan yang DIY punya. Dia terhad sikit lah. Dia tak boleh ke belakang, ke depan lah. Ya, betul. Kan bengkok-bengkok tangan dia. Ya, okey. Kamu jangan duduk dulu tau. Sekarang kita nak rasa pula Eli. Turun ke bawah, siku. Okey, kita ada siku. Di sini ada sendi. Cuba pusingkan tangan awak ni. Pergelangan tangan. Pergelangan. Okey, 360 darjah. Boleh. Boleh, betul kan? Sambil nyanyi lagu. Okey, awak ada masalah tak nak pusingkan tangan ni? Kalau tak ada masalah, kamu normal, tak ada masalah. Kalau tak boleh, ada kecederaan. Okey, kalau patah ke memang tak boleh kan? Jadi itulah jadi masalah lah. Ya. Maksud tak sendi tu ada bermasalah. Okey. Okey, lagi kat mana lagi sendi lain lagi sendi? Selain kita dah pegang tangan, sekarang kita turun ke bawah, sini pula. Di sini ada juga sendi tau. Kat sini. Dekat bahagian tulang belakang tu. Okey, cuba kamu ke kanan kan. Pusing tangan, pusing badan. Ke kanan. Ke kiri. Ke depan. Okey, tengok Wajdi dan semua bersenam. Okey. Dia paling semangat. Okey, so tak ada masalah. Kalau kamu boleh buat macam tu, maksudnya kamu tak ada masalah dengan sendi. Lah. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, now turun pula ke bawah. Rasa lutut. Okey, rasa lutut. Lutut awak okey? Boleh dibengkokkan sebegini? Mungkin Eli boleh buat yang tu pula. Nampak? Yang ini macam mana? Sini dia boleh ke kiri ke kanan, cikgu? Boleh. Tu boleh angkat-angkat. Okey? Nampak? Yipi. Jadi di sini ada, di sini maksudnya ada sendi yang membolehkan kaki dibengkokkan. Sendi ni membolehkan, fungsi sendi ialah membolehkan keboleh lenturan badan. Okey. Jadi tadi yang kamu boleh ke kanan ke kiri tu kamu boleh lentur. Disebabkan ada sendi. Kalau tak ada sendi tak boleh. Macam contohnya di sini, di tangan kita di sini yang ada sendinya di siku. Tapi di bahagian tengah-tengah ni tak ada. Kan? Dia tak ada. Jadi dia tulang tu dia tak boleh lentur. Bergerak. Tak boleh lentur. Tu fungsi sendi. Okey. Jadi mereka ni murid-murid mesti ada sediakan juga mereka punya arcas tabal sendiri ataupun cikgu? Yang ini belum lagi. Cikgu nak simpan nanti bila buat nanti kita bersemuka nanti dekat. Kerana lebih real nak mengajar murid kan. Mencantumkan teknik cantuman tadi kan. Untuk murid nanti cikgu simpan, kita jumpa nanti di sekolah nanti. Siaplah murid-murid. Cikgu dah bagi tahu awal ni. Betul. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sendi arcas tabal ini, dia lebih statik sebab dia ada batang kayu di belakang. Ini berdasarkan dari aspek pendidikan seni visual. Kalau kita tengok kertas dekat atas ini pula, apa fungsinya cikgu nanti? Yang ini kita nak belajar tentang nanti kepentingan sistem rangka. Oh, lain pula. Bila kita dah belajar tentang rangka, lepas tu kita belajar tentang sendi. Kenapa penting nak tahu pula kenapa pentingnya sistem rangka ni? Okey. Sebab nanti selepas ni murid akan belajar ada banyak sistem dalam badan kita. Ini baru satu sistem tau Eli, sistem rangka. Nanti sistem peredaran darah lain, sistem pernafasan. Jadi nanti itu akan bersambung pada bab yang lain nanti. Bab yang lain. Baiklah, okey, mungkin boleh cikgu kongsikan sedikit tentang kepentingan sistem rangka macam mana? Okey, kepentingan sistem rangka. Okey, murid. Okey, jadi kan cikgu dah beri tugasan pada mereka kat sini. Okey. Kertas ni kan. Okey, ada tak pada kamu? Okey. Kamu dah ada tak gambar manusia lah, apa-apa saja gambar manusia yang cikgu dah beri tugasan? Okey. Cikgu, sebelum tu saya rasa mungkin boleh suruh murid-murid duduk. Kesian. Yalah, kita cikgu dapat arahan daripada cikgu kan. Nak nyanyi negara aku dekat sini, cikgu. Sian dia. Okey, cikgu minta maaf. Dia sangat patuh pada arahan cikgu yang bagus. Itulah cikgu tak nampak kan. Minta maaf. Okey.
Okey, so sekarang kamu ada ni kan? Gambar, cikgu suruh cari gambar manusia. Okey, tapi kali ni gambar ni bukan, maksudnya gambar tu bukan gambar rangka lah. Gambar manusia. Jadi kita nak tengok apakah kepentingan sistem rangka ni. Okey, jadinya kita nak buat aktiviti sikit. Cikgu nak kamu gunting dengan cepat. Okey. Cikgu nak saya tolong ke? Ke cikgu dah buat sendiri ke? Tak apa, cikgu buatlah. Cikgu dah pakar dalam bidang. Okey, kamu gunting saja. Simple. Okey. Nanti kita buat, nanti cikgu beritahu apa lagi. Okey, sekarang kita gunting dulu. Okey, mari kita sama-sama gunting. Okey. Okey. Cikgu gunting. Tapi yang ini kita akan sambung kejap lagi. Oh, okey. Boleh, boleh. Cikgu boleh gunting. Boleh, cikgu akan teruskan. Sambil tu. Murid pun sama. Okay. Jadi sementara cikgu menggunting ini, kita nak tanya balik tentang fungsi sendi tadi tu. Okey. Fungsi sendi tadi tu yang cikgu terangkan tu, selain daripada yang kita nampak dekat buta-buta merah ini, apa lagi yang cikgu selalu terangkan kepada murid-murid supaya mereka lebih faham dan senang ingat tentang sendi ni? Okey, selalunya macam gitulah tadi kita buat aktiviti. Okey. Jadi mereka rasa kat badan mereka tu bila gerak, sebab nanti dalam buku teks tu kan, murid kena membulatkan. Dalam ni ada? Ya. Dia perlu membulatkan bahagian-bahagian yang ada sendi tu. Okey. Jadi sebab tu tadi kita buat yang merah ni kan. Okey. Kalau kita tak explore, kalau sekadar nak menghafal, susah, tak ingat. Betul. Tak ingat kan? Jadi dia kena explore. Sebab tu cikgu suka bermula daripada atas. Mula pada atas, daripada kepala. Lepas tu dia mereka rasa, okey, bila boleh pusing-pusing, maksudnya ada satu sendi kat belakang. Okey. Ni kat sini kan? Ni sini. Ni bukan dekat leher tau, tapi oleh kerana ini bukan 3D. Okey. Okey. Kat sini nanti cikgu tengok. Ni kedudukan sendi. Ya betul ni. Okey. Jadi murid kena bulatkan di mana kedudukan sendi. Jadi murid kena explore. Murid kena explore. Jadi di sini kan, bila turun ke bawah, bila di kepala, lepas tu turun pula kat tangan. Kat tangan mana ada tempat tempat bersambung, di sini bulatkan di sini, bulatkan di sini. Dan seterusnya turun pula ke tangan sini. Di mana bahagian yang boleh gerak, di situlah ada sendi. Baiklah. Jadi benda ni memudahkan. Okey. Jadi ada tak kadang-kadang, sebab kita faham aktiviti kurikulum dekat sekolah sangat banyak yang melibatkan murid-murid. Jadi kadang-kadang mungkin mereka ada tertanya-tanya kenapa bila terseliuh ke sepanjang buat aktiviti tu. So cikgu terangkan masalah tersebut dan punca-puncanya. Ada tak cikgu ada terangkan juga? Okey, sebab macam cikgu cakap lah, kita belum bersemuka lagi dengan murid kan, dengan tajuk ini. Tapi cikgu bolehlah, maksudnya murid boleh tahu kadang-kadang sendi ini kita terutamalah lutut kan. Lutut ni sangat mudah. Bagi yang buat aktiviti kurikulum kan, berlari, main badminton ke apa, ini sangat perlu dijaga sendi ni. Sebab dia boleh terkoyak. Senang terkoyak. Dia boleh terkoyak. Sebab sendi tu dia bukan tulang tau. Maksudnya dia lembut. Dia lembut. Jadi dia boleh terkoyak jika kita buat aktiviti yang lasak. Lebih lasak. Jadi perlu jaga. Bagi macam sendi ni juga pada orang-orang yang dah berumur kan, ataupun ibu yang telah bersalin banyak, jadi mereka banyak kehilangan kalsium kan. Jadi sama juga dengan orang yang tua. Jadi sendi ni juga memainkan boleh lama-lama sakit lutut tu sebabkan ada masalah pada sendi. Jadi nak kena jaga sendi tu, kena jaga pemakanan jugalah. Betul. Minum susu banyak untuk tulang nanti protein, kan. Yes, betul. Baiklah cikgu, kita nak rehat sekali lagi. Sebab selepas ni kita nak sambung dengan ni. Aktiviti ni. Ini wanita ini. Jadi kita rehat sebentar, teruskan menonton Teroka dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Okey, kalau tadi kita dah berkongsi macam-macam dah cikgu tentang sistem rangka, fungsi sistem rangka, fungsi sendi dan sebagainya. Sekarang ini kita nak sambung dengan kawan kita ni. Dengan aktiviti ni kan. Ya, dan juga cikgu, kita jangan lupa kita masih lagi bersama dengan murid-murid dekat dalam studio ni bersama kita. Hai comelnya. Okey, jadi apa yang cikgu boleh kongsi kat anak teroka dengan
Ni, yang satu lagi ni. Okey, kita dah masuk bahagian akhir dalam tajuk sistem rangka, iaitu kepentingan sistem rangka yang kamu belajar tadi tu. Kenapa, apa pentingnya rangka ni dalam badan kita. Baik. Jadinya, kan tadi kamu dah habis gunting kan? Dah selesai gunting. Jadi soalan cikgu, kalau cikgu biarkan kertas ini, kertas yang ada imej perempuan comel ni, murid comel ni, cikgu lepaskan. Okey. Apa berlaku? Apakah pemerhatian yang kamu nampak? Siapa nak jawab? Bila cikgu lepaskan ni, adakah dia jatuh atau dia kekal berdiri macam yang lain ni? Cikgu cuba. Dia jatuh. Jatuh. Okey. Jadi sekarang ni, cikgu punya soalan. Awak carilah, awak kena bangun dekat... Bangun dekat rumah awak tu. Awak pergilah cari dekat, dapur ke, cari apa sahaja objek yang boleh membuatkan, imej ni berdiri. Okey, sekarang bangun. Pergi cari. Cikgu bagi masa dalam 1 saat je. Pergi bangun, pergi cari macam mana nak dirikan imej ni. Bagaimana nak dirikan imej kertas ni. Pandai. Pergi lari. Okey. Cari je apa saja objek ada berdekatan, janji benda ni boleh berdiri. Okey, cikgu pun ada juga tapi cikgu tunjuk kemudian. Cikgu sorok dulu. Cikgu sorok dulu. Okey, dirikan dia dan kemudian tunjuk. Macam mana? Bagi tahu cikgu macam mana kamu dirikan kertas ni yang ada imej murid perempuan ni. Okey. Sambil-sambil tu cikgu pun buatlah. Okey. Cikgu nak saya bantu ke? Kita boleh. Boleh juga Okey, kat sini. Inilah dia kita punya rahsia. Rahsia cikgu guna. Okey. Okey. Okey, mungkin boleh Ellie boleh tampal. Tak kisahlah, janji benda ni boleh berdiri. Okey, saya tampal tengah ni lah. Jadi kita tampal dekat sini. Okey, yang lain pun buat. Dan tunjuk. Tunjuk, boleh tak berdiri tu? Okey. Kita tampal kakak ni. Tada! Okey. Dah berdiri dah kan? Okey, sekarang cikgu nak tengok pula hasil kamu. Okey. Wajdi, bagaimana awak dirikan kertas ni? Kertas ada gambar lelaki tu. Awak guna apa? Saya menggunakan batang kayu. Batang kayu. Okey, tengokkan belakang. Betul tak tu? Okey, betul-betul. Batang kayu. Okey. Okey, next. Cikgu nak tengok yang lain pula. Seterusnya Anis. Anis. Macam mana Anis berdirikan dia? Saya mendirikannya menggunakan sudut kayu. Tengok. Tengok kamera. Tak nampak sangat. Sikit Anis. Okey, pinjam ya. Nanti bagi tahu mama tak pinjam sekejap. Pinjam sekejap. Kan mama nak masak kan cari senduk dia. Okey, tunjuk pandang ke ni. Okey. Dan Farish pula. Farish guna apa? Saya menggunakan rol pembalut buku. Apa dia? Pembalut? Saya menggunakan rol pembalut buku. Okey, cantik kamu punya imej tu. Boleh pandangkan ke belakang. Cikgu nak tengok. Okey. Dia macam pipe ke? Keras jugalah. Keras. Okey, tahniah. Manakala Vanessa? Vanessa pakai apa? Saya menggunakan Sudu. Okey, tengok. Pusing? Okey, pinjam jugalah kan? Okey, terima kasih tahniah. Okey, bagaimana pula Kasih? Kasih pakai apa? Pembaris panjang. Okey, tengok. Okey, pembaris panjang. Okey. Siapa lagi? Seorang lagi ya? Seorang lagi ialah bawah. Siapa ya? Kalish. Kalish pakai apa Kalish? Saya menggunakan batang berus. Batang berus macam mana tu? Pusing? Cikgu tengok. Berus gigi. Saya rasa ni berus botol susu adik dia. Okey, pinjam jugalah. Okey kan. Betul. Jadi awak pergi dapur tadi kan? Okey. Apa sahaja pun bahan yang digunakan, boleh. Mereka tetap kreatif. Asalkan dia boleh mendirikan. Okey, kenapa cikgu suruh awak buat macam tu?
kan? Jadi ini dah cikgu nak terangkan di mana kepentingan rangka. Kalau tadi kamu lepaskan tadi, dia lembik kan. Begitulah juga apa berlaku kalau manusia tak ada rangka. Jadi kita akan, badan kita lembik. Tak boleh berdiri. Okey. Jadi analoginya beginilah. Okey. Jadi kalau kat sini yang cikgu punya, ialah menggunakan lidi sate yang besar tu. Macam tadi guna senduk lah, sudu kan. Maksudnya objek yang keras. Jadi bermaksud di sini ialah rangka ni diibaratkan macam ni lah. Objek yang keras inilah yang membolehkan kita berdiri. Sebab itulah fungsi pertama sistem rangka membolehkan kita berdiri, manusia berdiri, bergerak. Baik. Kemudian jika tulang ni juga membuatkan badan kita tidak lembik. Okey, tidak lembik macam tadi cikgu cabut semula nak bagi awak ingat balik. Okey, kalau ni tanpa tulang, tanpa, kalau dalam kes ni tanpa benda yang keras untuk menampung badan kita ni ataupun kertas ni kan contoh, kita akan jatuh. Kita macam gitulah. Inilah berlaku. Analoginya begitu. Jadi kalau ada tulang, ni macam ni, tulang. Jadi kita bolehlah berdiri macam cikgu sekarang dengan juga pengacara Ellie. Jadi itulah dia. Ada lagi satu. Ada lagi. Silakan cikgu, apa kita nak teroka lagi ni? Okey. Kepentingan tulang juga membolehkan tengkorak tadilah. Yang tengkorak tadi tu yang cikgu cakap tadi. Kan Ellie kan suka pegang kan ni. Okey, supaya mengelakkan daripada kecederaan otak. Okey, mengelakkan daripada kecederaan otak. Jadi kerana otak ni sangat lembut. Okey, seperti ni kan. Kalau kita tengok kat sini otak ada macam-macam. Dalam otak kita ni ada bahagian untuk mengawal mata kita. Okey, ada juga bahagian untuk percakapan. Jadi otak ini sangat penting. Jadi perlu dijaga dengan tengkorak. Jadi, tulang tengkorak. Okey, tapi saya nak tanya sikitlah. Kita selitkan sedikitlah. Alang-alang ada nampak otak dekat sini kan. Apa fungsi warna-warni ni cikgu? Okey, fungsi warna-warni ni dia ada fungsi-fungsi dia kalau ikut di sini. Okey, kalau ikut di sini kan, kalau tengok di sini yang warna yang warna merah kat sini. Okey. Kalau yang warna merah kat sini, ini bahagian mata, vision. Okey. Bahagian vision. Lepas itu kalau kat sini, bahagian sini yang warna kuning ini ialah untuk bahagian percakapan. Okey, tapi ini kan Ellie, ini kan kita tak belajar lagi tau. Tapi ini untuk info tambahan. Info tambahan. Tapi kamu akan belajar juga nanti di sekolah menengah, biologi nanti. Nanti kamu boleh belajar dengan lebih lanjut lagi dalam biologi sekolah menengah. Jadi kita berbalik kepada kepentingan sistem rangka tadi tu yang berkaitan dengan otak tadi tu. Melindungi otak. Okey, melindungi otak, tengkorak kita. Sebab tu ada tengkorak. Satu lagi iaitu melindungi organ dalaman tadilah. Yang ini tadi kan. Jadi tanpa tulang rusuk tadi, kalau kita terjatuh sedikit aja, bila terjatuh je kita punya pecah paru-paru. Kan kita tak nak berlaku benda gitu. Ataupun jantung yang sangat penting dalam sistem peredaran darah kita. Jadi ini semua organ yang lembut yang ada dalam badan yang perlu dilindungi dengan tulang rusuk. Jadi ada 4 kepentingan tulang, iaitu untuk kita bergerak. Kemudian untuk kita supaya tubuh tidak menjadi lembik macam tadi tu. Kemudian untuk melindungi daripada otak kita kecederaan otak. Dan juga untuk melindungi organ dalaman. Alright. Jadi hari ini dah banyak sangat kita belajar dalam bab 1 sahaja dah memang banyak sangat ilmu yang kita terima. Dan juga seperti sistem rangka, kita ada sendi dan sedikit selingan organ dalaman dan juga otak lah yang cikgu selitkan. Terutamanya dalam subjek pendidikan seni visual pun kita dah saksikan pelbagai rekaan yang kreatif daripada murid-murid yang masih lagi bersama kita ni. Jadi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid cikgu. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Comel sangat dia pakai baju sekolah ni. Semua pengawas ke baju biru ni? Kebetulan pula pengawas. Betul lah. Saya pun kebetulan pengawas semua. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik dan juga terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ika sebab sudi bersama kita dalam teroka pada hari ini. Terima kasih Ellie juga. Okey, mungkin cikgu nak sampaikan pesanan kepada penonton dan juga murid-murid yang ada sekarang ini yang berkaitan apa yang kita telah belajar pada dalam subjek sains secara ringkasnya. Secara ringkasnya, cikgu mengharapkan dengan ada sedikit pendedahan
mudah-mudahan dengan pasal tajuk ini dapat memberi pemahaman kepada kamu. Ni seluruh Malaysia yang lihat kan. Jadi dan juga sebagai panduan kepada rakan-rakan guru yang lain untuk mengajar dengan lebih ceria, dengan lebih dengan lebih selain daripada dalam buku teks lah. Cara untuk mengajar tajuk ini, memberi idea kepada cikgu di luar sana untuk menerapkan juga seni visual dan juga yang pengajar pembelajaran yang lebih kreatif dan melibatkan murid kena buat aktiviti. Baiklah. Okey, seterusnya terima kasih cikgu. Sama-sama. Jaga diri di luar sana. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Dan itu sahaja Teroka pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM